Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 iaitu terdiri daripada saya sendiri, Nur Atika binti Saadin, Nurul Huda binti Syukur dan Nasriza Fitri bin Abdullah. Jadi kami ingin membentangkan berkenaan tajuk pembahagian jenayah ta'zir dan bentuk hukumannya. Okey, sebelum kita pergi lebih mendalam, marilah kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan ta'zir. Okey. Ta'zir ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan atau mencuaikan kewajipan yang mana hukumannya tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis, sebaliknya ia ditetapkan oleh pemerintah mengikut peruntukan-peruntukan tertentu. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada dalil pensyariatan ta'zir, iaitu dalam surah Al-Maidah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan hendaklah kamu berhukum antara manusia dengan hukum yang diturunkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu. Okey, maksud dekat sini, pemerintah ni dia nak menghukum seseorang penjenayah tu, dia kena tak boleh nak ikut kehendak dia sendiri. Maksudnya kena ikut apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Okay, sebagai contoh, pemerintah ni, penjenayah ni merupakan musuh kepada pemerintah. Jadi pemerintah ni akan melakukan ataupun melaksanakan hukuman yang lebih berat kepada penjenayah ni. Begitu juga sebaliknya, ketika mana penjenayah ni merupakan saudara mara kepada pemerintah ni, maka pemerintah ni dia akan melaksanakan hukuman yang lebih ringanlah kepada penjenayah ni. Jadi tak boleh macam tu. Maksudnya pemerintah ni kena melaksanakan hukuman yang sama rata, yang adil. Okay, seterusnya kita lihat pula kepada hikmah pensyariatan ta'zir, iaitu yang pertama, sebagai balasan kepada penjenayah di samping memberi pembelaan dan keadilan terhadap mangsa jenayah. Yang kedua, mewujudkan kesedaran dalam diri penjenayah. Dan yang ketiga, memberi amaran kepada penjenayah supaya mereka tidak melakukan jenayah ataupun perkara yang sama lagi di masa akan datang. Okey, baik, seterusnya kita lihat pula kepada pembahagian jenayah ta'zir. Saya serahkan kepada Huda. Okay, baik. Sekarang mari kita lihat kepada pembahagian jenayah ta'zir. Secara umumnya, jenayah ta'zir ni terbahagi kepada dua, iaitu jenayah ta'zir yang asal dan yang kedua, jenayah ta'zir yang wujud dari jenayah hudud dan qisas. Baik, mari kita lihat satu persatu. Bagi jenayah ta'zir yang asal, secara umumnya ia merangkumi semua kesalahan yang keluar dari kategori kesalahan hudud dan juga qisas. Ia berkaitan dengan kesalahan terhadap hak Allah, hak manusia dan juga hak Allah dan manusia sekaligus. Baik, sebahagian jenayah ta'zir ni ia disebutkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, iaitu seperti berjudi dan juga melakukan rasuah. Sementara jenayah ta'zir ni bagi kesalahan yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau As-Sunnah juga, dia lebih meluaslah kerana ia adalah yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti jenayah cyber, kesalahan lalu lintas dan lain-lain lagi. Kemudian kita lihat pula kepada jenayah ta'zir yang wujud dari jenayah hudud dan qisas. Baik, bagaimana ini boleh terjadi? Ia apabila jenayah hudud atau jenayah qisas yang mana tidak mencukupi syarat atau kelayakan bagi menghukum seseorang bagi mengenakan hududlah ke atas mereka ataupun mengenakan qisas. Jenayah ini adalah seperti macam inilah. Sebagai contoh, pencuri ni dia mencuri harta seorang bangsawan ni. Akan tetapi harta tersebut hanya diletakkan di atas meja di tempat terbuka ataupun maksud kata harta tu tidak diawasi dengan sempurna ataupun tidak disimpan dengan baiklah. Jadi di situ telah gugur satu elemen yang menunjukkan kata dia tu telah melakukan kesalahan mencuri yang telah ditetapkan dalam hukum hudud tu lah. Jadi asal jenayah hudud yang mencuri itu telah berpindah menjadi jenayah ta'zir. Boleh faham lah? Terusnya kita lihat pula kepada pembahagian bentuk hukuman ta'zir. Saya serahkan kepada Nasriza Fitri. Baiklah, seterusnya ialah berkenaan dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ini adalah tidak terhad kerana ianya bergantung kepada maslahah sesuatu tempat. Bahkan pemerintah, badan perundangan atau hakim boleh mengenakan apa sahaja hukum dengan syarat ianya haruslah setimpal dengan kesalahan dan menepati maslahah umum.
bermula daripada seringan-ringan hukuman seperti nasihat sehingga seberat-berat hukuman iaitu hukuman mati. Kebanyakan ulama fiqh daripada golongan Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan bahawa kadar maksimum bagi hukuman ta'zir adalah tidak boleh melebihi kadar had hukuman, kadar had minimum dalam hukuman hudud. Sebagai contoh, hukuman ta'zir ialah yang pertama, yang paling ringan ialah nasihat pergi kepada denda, seterusnya pemecatan, yang keempat ialah penjara, yang kelima sebat dan yang terakhir yang paling berat ialah hukuman gantung sampai mati. Secara kesimpulannya, Undang-Undang Jenayah Islam adalah undang-undang yang dikurniakan kepada manusia sebagai rahmat dari Allah. Hukuman ta'zir juga merupakan salah satu cabang daripada Undang-Undang Jenayah Islam yang mana ianya dapat mengawal tingkah laku manusia daripada membuat maksiat terhadap Allah SWT. Jadi para pemerintah maupun kadi perlu lebih peka terhadap pelaksanaan hukuman ini agar ianya benar-benar menepati maksud syarak. Pelaksanaan undang-undang Islam akan membawa kejayaan bukan sahaja di dunia, bahkan juga kejayaan di akhirat. Jadi itu sahaja pembentangan daripada kami berkenaan dengan pembahagian jenayah ta'zir dan bentuk hukumannya. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.